yang kita nak sebut. Ada orang memang terlalu kaya tapi dia memilih untuk tidak mewah. Tuan-tuan tengok orang yang wakafkan bangunan bank Islam dekat Kuala Lumpur tu. Ahmad Dauji. Kaya sangat tuan-tuan. Tapi hidupnya dalam sebuah apartmen sahaja. Contohnya. Okey, macam tu juga yang dilakukan oleh Syekh Dr. Abdul Rahman Uwais, tak silap saya tuan-tuan. Hartawan sangat tapi berdakwah di Afrika, menggunakan segala hartanya untuk dakwah di Afrika sebagai contoh. Jadi tak salah memiliki itu. Cuma apabila hidupnya terlampau mewah, mudah untuk dia tersasar daripada panduan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan yang dikasihi sekalian, Allah Taala sebut, "Wadharni wal mukadzibina ulin na'mati." Uli an-na'mati. Dan tinggalkanlah serta orang-orang yang mendustakan itu. Kebanyakan mereka adalah pemilik-pemilik kemewahan yang melampau-lampau. Makannya sedap selalu, minumnya arak selalu, setiap hari mungkin bertukar-tukar wanita, rumahnya mungkin terlalu besar dan selesa, berjalan ke sana ke sini orang pikul agaknya dengan kenderaan dan sebagainya. Mewah dan senang. Tuan-tuan, orang macam ni Quran kata apa? Wa mahilhum qalila. Perkataan mahilhum. Perkataan mahilhum, mahhala, yumahilu tamhilan. Mahhala. Mahhala ni tuan-tuan, artinya adalah tangguhkan ataupun tempohkan. Maknanya apa? Wa mahilhum, biarkan dia sekejap. Tuan, maknanya apa? Cuba tuan-tuan tengok dalam surah At-Tariq ayat yang terakhir. Apa surah At-Tariq ayat terakhir? Was-sama'i wat-tariq wa ma adraka mat-tariq an-najmu ats-tsaqib in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz falyanzuril insanu mimma khuliqa mimma indafiq yakhruju min bainis sulbi wat-tara'ib innahu 'ala raj'ihi laqadir yawma tublas sarair fama lahu min quwwatin wala nasir was-sama'i dzatir raj' wal ardi dzatis sad innahu laqaulun fasl wa ma huwa bil hazl innahum yakiduna kaida wa akidu kaida tengok famahhilil kafirina. Tuan-tuan, mahil maknanya apa? Allah Ta'ala sebut, mereka rancang, buatlah biar muka perancangan. Famahhilil kafirin, biarkan mereka dengan satu tempoh sekejap. Ayat ni sebut kat Nabi, mahilhum qalila, biarkan mereka seronok, bermewah, senang. Dia dustakan Rasul, dia lawan Rasul, Allah bagi nikmat yang banyak, dia mahilhum, biarkan sekejap dia dengan kesenangan itu. Mahilhum qalila, biarkan sekejap dia kerana itu, sekejap, kerana nanti dia akan bertemu dengan azab yang amat berat. Kalau tak sebelum di akhirat, di dunia pun dia akan dirasakan bagaimana Allah rentap dan sentap sekali nikmat itu sekaligus. Jadi hadirin yang dikasihi sekalian, perkataan mahala artinya apa dia? Berikan mereka tangguh sekejap. Sebab itu tuan-tuan, hari ini kalau kita tengok orang-orang yang memusuhi Islam, orang-orang yang melakukan propaganda buruk terhadap Islam, orang-orang yang sengaja untuk merosakkan anak-anak mudi Islam, orang yang sengaja mencatur sesuatu untuk memecah belahkan umat Islam, mengambil dan merampas harta kekayaan tanah umat Islam, sengaja dia buat di kalangan orang Islam ataupun orang kafir. Tuan-tuan, ingat, Allah Ta'ala hanya menangguhkan perbuatan mereka, tapi Allah tidak melupakan mereka. Dia ada dua istilah, satu mahala, satu hammala. Terbalikkan, ha dari depan, ha ni maknanya lupa. Maknanya apa? Allah menangguhkan, tidak melupakan. Allah yamhil wala yahmil, wala yuhammil, yumahil. Okey, Allah menangguhkan bagi orang kafir, orang yang jahat, orang yang memusuhi agamanya, tapi Allah tak pernah lupakan mereka. Maknanya apa? Dia berada dalam percaturan Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan mereka tempoh. Sebab itu tuan-tuan, Allah sebut dalam banyak ayat,
Tadi macam tadi saya baca ayat daripada surah Az-Zumar, tak silap saya. Okey, Allah Subhanahu Wa Taala menyebut fala taghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Itu ada dalam surah Al-Imran. Janganlah engkau wahai orang yang beriman merasa tertipu dengan ulang-aliknya golongan-golongan itu di negeri kamu. Kamu tengok, wow, hebatnya dia apa semua. Tak, jangan. Maknanya tuan-tuan, jangan kamu rasakan Allah Ta'ala tak buat apa-apa dan tak tahu mereka sedang melakukan kezaliman, menyakiti, buat jahat. Orang yang kadang buat jahat, kita tengok makin jahat, makin baik, makin kaya pula dia. Makin itu. Mereka sedang diberikan tangguh oleh Allah dan mereka takkan dilupakan oleh Allah. Begitulah hal orang-orang yang zalim. Jadi oleh itu hadirin yang dikasihi sekalian, Allah Ta'ala tak pernah melupakan apa perbuatan manusia, tetapi Allah memberikan tangguh kepada mereka. Maknanya apa? Biar mereka buat sekejap. Tak apa. Nanti Allah akan ambil mereka dengan disebutkan nanti ayat di bawah. Tuan-tuan tengok. وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ. Biarkanlah dan pendusta-pendusta itu ulin na'mati, pemilik nikmat-nikmat hidup yang mewah, wa mahilhum qalila, bagi mereka tangguh sekejap. Tak apa, sabar wahai Muhammad terhadap sifat mereka. Kamu tengok dia, kalau dalam zaman Nabi tuan-tuan, siapa yang hidup macam ni? Abu Jahal, Abu Lahab, kan hidup mewah kan? Tapi akhirnya mati tergolek penuh kehinaan dalam peperangan Badar. Tak lama selepas itu habis, tinggalkan semua apa yang mereka ada. Mahilhum qalilan, berikan mereka tangguh sekejap. Inna ladaina angkalan. Inna ladaina, Allah Ta'ala kata kat Nabi. Tuan-tuan, ayat ni Allah Ta'ala kata kat Nabi ketika Nabi sedang menghadapi banyak serangan dan tekanan daripada pihak musyrikin. Sama ada secara fizikal atau secara mental. Kata-kata ataupun serangan fizikal. Lalu Allah Ta'ala sebutkan kepada Nabi, Inna ladaina angkalan. Wahai Muhammad, kamu tak usah ambil berat macam mana nak balas kejahatan mereka. Tak payah. Inna ladaina ankalan. Kami iaitu Allah memiliki ankalan. Ankalan ni apa? Ankalan ni apa? Ankalan daripada perkataan nakal artinya adalah iaitu rantai-rantai berat yang boleh membelenggu mereka. Satu daripada azab. Allah Ta'ala sebut apa? Inna ladaina angkalan. Di sisi kami terdapat khazanah azab yang begitu banyak yang kami siapkan untuk mereka. Wahai Muhammad, kamu jangan risaukan itu. Jangan kamu penatkan diri kamu, kamu fikir nak balas balik macam mana kejahatan mereka. Inna ladaina angkalan wa jahima. Kami memiliki pelbagai bentuk azab. Walaupun perkataan nakalan ini adalah lebih maknanya bentuk azab yang bersifat apa? Rantai berat, rantai besi yang membelenggu manusia. Itu ada tuan-tuan dalam di akhirat di neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Inna ladaina angkalan wa jahima. Dan sesungguhnya ada bersama dengan kami di sisi kami khazanah-khazanah daripada azab wa jahima, dan neraka-neraka panas yang dinamakan sebagai jahim. Hadirin yang dikasihi sekalian, walaupun sebahagian orang yang mendustakan ayat Allah, yang tak beriman kepada Allah, diberikan sedikit kemewahan daripada kehidupan, tetapi kalau dinisbahkan dengan azab yang bakal mereka rasa, itu hanyalah sedikit. Faham kan? Sikit je. Okey, sikit je. Contoh tuan-tuan, orang ada satu kemewahan, kemudian dia sakit, wal'iyadzubillah, kena virus popcorn. Yalah, baru ni Omicron kan, dia dah berubah jadi popcorn tuan-tuan. Okey, contohnya. Lalu dia terpaksa warded, admit di dalam hospital. Tuan-tuan, selama 5 ke 6 bulan. Lamanya. Terpaksa cucuk di sana dan di sini, di atas dan di bawah, dimasukkan itu dan ini. Kerana lebih bahaya daripada Delta. Contohnya, wal'iyadzubillah, kita mohon kepada Allah keselamatan daripada penyakit tersebut. Hadirin semua, kena. Apa yang dia ada di rumah, semua dia tak dapat nikmati.
Bandingan yang dia ada banyak, dia pernah hidup 20 tahun dengan kesedapan itu, dengan bandingan baru 6 bulan ada di atas katil, dia sudah merasakan apa tuan? Macam tak pernah rasa apa-apa. Betul? Begitulah hal mereka yang ada di dunia, mengambil jalan menentang Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulnya dan agama ini. Tuan-tuan, lalu mereka walaupun hidupnya dilihat mewah, tetapi saat Allah mengambil mereka dengan azab di dunia atau di akhirat, tuan-tuan, itu cuma dirasakan sikit je, macam tak pernah rasa apa. Jadi tuan, ini satu pelajaran buat kita semua untuk kita istiqamah menjadi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ta'aman, ada dua. Pertama, ankalan. Ankalan ni tuan-tuan, tadi saya sebut apa? Belenggu rantai besar yang memberatkan mereka. Kenapa? Kerana ketika di dunia, dia kalau nak jalan, orang pikul dia, ringan dia. Kan? Tapi di akhirat, dia pula kena berat. Satu. Kedua, kalau dia duduk di dalam dunia, dia selalu dapat teduh, tempat yang teduh. Di akhirat, jahimah, tempat yang panas. Dah. Tiga, wa ta'aman za ghussatin. Wa ta'aman za ghussatin. Dan mereka akan diberikan makan ta'aman za. Za ni maknanya apa za? Za maknanya memiliki, pemilik. Tuan-tuan, za ataupun zu dalam bahasa Arab maknanya memiliki. Okey, zu. Sebab itu tuan-tuan sebut Zulqarnain. Maknanya pemilik dua tanduk. Zu tu maknanya pemilik, memilih. Zulkifli, zu tu maknanya pemilik. Al-kifl, tanggungjawab. Okey. Lagi Zulhijjah. Kan? Zulhijjah. Zu memiliki, hijjah haji. Sebab itu haji buat pada bulan Zulhijjah. Bulan itu bulan milik untuk melakukan haji. Okey? Zu. Za ghussatin. Dan mereka akan diberikan makan daripada makanan za ghussah. Ghussah ni maknanya dahan ataupun ranting. Apa maknanya? Makanan-makanan yang mereka makan akan memiliki duri-duri yang akan terpaksa mereka telan. Contoh, dia minta buah, dapatlah anggur tuan-tuan, tapi anggurnya berduri. Dalam tafsir menyebutkan makanan yang dia makan akan betul-betul naik turun melalui halqum dia. Tuan-tuan bayangkan halqum ni kan sempit. Makanan yang dia makan mesti berduri. Apa jadi? Cekik tak apa tuan-tuan. Dia duri. Tuan-tuan bayang, faham tak? Duri. Dia duri, dia akan menyakiti halqumnya, naik dan turun, melukakan dan menyakitkan tekaknya, tapi dia terpaksa makan kerana lapar. Tapi setiap kali makan dia akan terseksa, tapi dia makan juga sebab lapar. Tapi kalau makan sakit, nak buat macam mana? Tetap dia telan, bukan sakit, telan lagi. Telan lagi. Artinya ketika di dunia, dia nak makan apa dia makan. Dia nak makan bangkai dia makan. Nak makan babi dia makan. Nak makan makanan sembahan dia makan. Dia nak makan harta orang dia makan. Dia apa nak makan? Maka azabnya terbalik pula. Nanti dia akan makan sesuatu yang menyakitkan dirinya. Boleh faham tuan? Jadi ini imbal balik. Sebab itu tuan-tuan, kita sama-sama mohon pada Allah Ta'ala semoga selamat daripada api nerakanya. Tuan-tuan, apa yang telah dirasakan di bumi takkan pernah menyamai apa yang ada di akhirat. Takkan pernah menyamainya. Okey, maknanya orang macam ni, kalau kita tanya dia, mat tu lain lah tuan-tuan. Jahal, kita tanya dia, Jahal, kamu sakit tak? Dia kata sakit. Kamu ingat tak dulu kamu pernah hidup 30 tahun penuh dengan nikmat, penuh dengan kemewahan. Orang suap kat mulut kamu. Air anggur turun tuang atas mulut kamu. Kamu tak nak angkat. Sebab mewahnya kamu waktu tu. Sekarang kamu rasa macam ni. Rasa lagi tak nikmat tu? Dia kata macam tak pernah merasainya. Kerana azabnya itu telah melupakan ia dengan segala nikmat tersebut. Jadi hadirin yang dikasihi sekalian, semoga Allah selamatkan kita daripada azab akhirat yang takkan ada siapa boleh menanggungnya dan mampu menanggungnya. Semoga Allah pelihara kita semua. Allahumma amin. Tadi apa disebut? Ankalan. Dulu dia dipikul. Sekarang dia kena memikul rantai besi yang berat dan panas.
Kedua, dia dulu hidup dalam teduhan yang sejuk, orang panas. Hari itu dia di akhirat jahim, panas. Dia makan dengan makanan yang sedap, enak, tak ada yang tak sedap. Tuan-tuan tengok makanan Nabi, lain dengan makanan mereka. Nabi punya makanan apa, tuan-tuan? Boleh kata setiap hari yang Nabi lalui. Kalau setahun 360 hari, mungkin 300 hari. Apa makanan Nabi? Dipanggil sebagai aswadan. Okey, aswadan, istilahnya aswadan. Dalam hadis Nabi sebut aswadan. Aswadan ni apa? Dua yang hitam. Apa dua yang hitam? Air dan kurma. Itu adalah kebanyakan hari yang Nabi makan. Bukan kata kita kena makan kurma dan air je, tak. Tapi tuan-tuan boleh gambarkan cara hidup Nabi dengan cara hidup Abu Jahal. Lain. Cara hidup Nabi dengan cara hidup Umayyah bin Khalaf. Lain. Okey. Aswadan kebanyakan hari Nabi. Tapi Nabi juga pernah makan kambing golek. Pernah. Okey. Nabi pernah makan roti. Pernah. Nabi pernah makan ayam. Pernah. Ayam. Tak siap saya. Tak ingat saya. Okey. Ikan. Pernah. Tuan-tuan. Tapi kebanyakan harinya adalah aswadan. Dan kalau makan roti, rotinya itu adalah kisaran yang paling kasar sekali. Mana yang paling murah. Itu kebiasaan roti yang dimakan oleh Nabi SAW. Lawannya pula, Nabi pula nanti akan dapat di akhirat. Apa dia? Makanan-makanan yang semua diingini oleh nafsu manusia. Daging burung, hati ikan paus. Nah, betul lah tuan. Ayam golek. Dan sup gearbox. Bukan Nabi kita lah tuan, maknanya kan. InsyaAllah kalau masuk dalam syurga, mudah-mudahan Allah masukkan kita dalam syurga. Gearbox. Apa semua yang diingini nafsu, semuanya boleh makan. Tuan-tuan nak apa? Paling mahal sekali, menate. Tomahawk. Tuan-tuan kan? Apa Quran kata, satu perkataan dalam Quran meliputi segala nikmat. Allah sebut apa? Wa fihi ma tashtahihil anfus wa talazzul a'yun. Ya. Di dalam syurga itu adalah padanya semua yang diingini oleh nafsu dan semua yang dilazati oleh pandangan. Pandangan tengok semuanya cantik. Tak ada satu pun tak cantik. Kedua, semua yang nafsu inginkan semuanya kamu dapat di sana. Syurga. Cuma ketika di dunia lain pula ceritanya. Nampak tak? Nabi cari hidup begini, terbaliknya. Bukan juga menyuruh orang Islam hidup susah. Tak. Jangan salah faham. Tuan-tuan, orang Islam ni macam mana pun hidupnya senang, dia tetap berada dalam kawalan halal dan haram. Betul? Jadi ada benda tak boleh makan. Ada benda tak boleh buat. Ada benda tak boleh ini. Betul kan? Tetapi orang kafir, macam mana pun kesederhanaan hidupnya, dia tak ada kawalan. Dia tak ada kawalan. Di Jepun semalam ada sahabat yang duduk di sana. Dia maklumkan ada satu pasangan di Jepun. Disebabkan suami dia memiliki pembawa penyakit genetik. Yang kalau dapat anak, anaknya akan jadi begitu. Jadi yang perempuan ini tuan, dia ambil keputusan untuk buat interview. Mana-mana lelaki yang memiliki wajah lebih kurang suaminya, pendidikan lebih kurang suaminya, dia punya rupa lebih kurang suaminya, dia punya gaya lebih kurang suaminya. Tuan-tuan, untuk dapatkan benihnya. Okey, dapatkan benihnya. Macam tu. Maknanya dalam masyarakat boleh macam tu. Tuan-tuan, ternyata setelah hubungan untuk dapatkan benih itu dilakukan secara official lah tuan-tuan. Dengan ternyata rupanya kawan tu tipu identiti. Dia tak ada sijil yang sama macam suami dia. Saman dikeluarkan ke atas lelaki itu sebanyak 20 juta. Dia boleh macam tu tuan-tuan. Faham tak? Boleh jadi macam tu. Suaminya kekal, ada kekal. Tapi kerana suaminya pembawa penyakit yang boleh menyebabkan anak bawa penyakit yang sama, dia dapatkan daripada yang lain. Tapi dia nak tetap mirip macam anak daripada suaminya yang asal. Dia boleh jadi macam tu. Kerana apa? Kerana tidak ada istilah halal dan haram dalam kehidupan. Orang Islam macam mana pun dia boleh mewah, dia tetap ada batas dan halal. Kalau dia tersangat kaya, dia sangat keinginan, sangat mudah, dia boleh kahwin, maksimumnya 4, dia tak boleh lebih daripada itu. Dia nak makan, semua dia boleh makan.
Menate, tomahawk lah, itulah, inilah. Macam-macam semua dia boleh makan. Tuan-tuan. Tetapi babi salai tak boleh makan. Biawak 3 rasa tak boleh makan. Nampak tuan? Anjing tak boleh makan. Arak tak boleh minum. Dia tetap memiliki batas. Tetapi sampai masuk ke dalam satu tempat namanya syurga, dia boleh dapat tanpa ada batas. Boleh faham tak? Itulah kehidupan orang beriman di dunia. Ada batas, ada halal, ada haram. Tapi dia akan sampai ke satu tempat yang tak ada batas. Orang kafir pula terbalik. Orang kafir pula terbalik. Orang kafir pula terbalik. Dia dapat hidup di dunia tempat yang tak ada batas. Nanti dia akan masuk ke dalam tempat yang semuanya terbatas. Boleh faham tak? Baik, sambung ayatnya. Inna ladaina ankalan wa jahima wa ta'aman dza ghussatin. Makanan yang memiliki duri-duri dan dahan-dahan. Wa azaban alima, dan azab yang amat pedih. Bila itu akan berlaku? Yauma tarjuful ardu wal jibalu wa kanatil jibalu kasiban mahila. Hari apabila bergoncangnya bumi dan juga gunung. Tuan-tuan, bumi ni satu masa nanti akan sampai masanya, tuan-tuan, tarjuf. Rajafa maknanya, sebab itu nama kiamat antara lainnya, apa dia? Rajifah. Ingat tak dalam Quran? Tatba'uhar radifah. Kan? Rajifah. Tatba'uhar radifah. Maknanya bumi akan bergoncang, bergegar dengan gegaran yang kuat. Bumi bergegar, tuan-tuan, biasa. Earthquake dipanggilnya kan? Gegar. Tetapi ada satu gegaran yang lebih dahsyat, namanya gunung bergegar. Gunung tu bergegar dengan kuat. Tak apa lagi. Tengok orang kata apa? Wa kanatil jibalu kasiban. Sehingga menjadi gunung itu kasiban. Dalam terjemahan tuan-tuan disebut apa? Ha? Seperti pasir-pasir yang sangat besar. Maknanya gunung tu kan besar. Kan? Dia punya kuat bergoncang dan bergegar sampai berubah menjadi pasir-pasir yang halus. Yang tuan-tuan, dahsyat sekali berlaku. Dan maknanya tak ada siapa pun yang selamat pada saat ketika jadinya gegaran yang sangat kuat kepada bumi ini. Akan berlaku satu masa nanti. Bila? Wallahu alam. Dah dekat ke jauh lagi? Tengok gaya macam dah dekat. Tapi tengok lalai kita ni macam jauh lagi. Kan? Gaya macam dah dekat. Banyak sangat tanda-tandanya tuan-tuan yang Nabi sebut memang dah berlaku, tapi kita tetap tak tahu bila. Ada seorang makcik tu, dia buat live, dia kata tahu dah bila akan berlaku. Akan berlaku sekian dan sekian dan sekian dan sekian. Tuan-tuan, contohnya. Jadi tuan-tuan, tidak ada siapa yang mengetahuinya melainkan Allah, tapi tanda-tanda yang Nabi sebutkan tentang waktunya sudah semakin hampir. Nabi pernah sebut, dekatlah kehancuran. Okey, banyak kejahatan akan sudah semakin dekat dengan kerosakan bangsa Arab. Tuan-tuan tengok apa yang berlaku di Riyadh Festival baru-baru ni. Penyanyi terkenal Hindustan namanya, hoi tahu makcik? Ya? Ingat tak tahu? Okey, Salman Khan, tuan-tuan, datang buat persembahan. Yang tengoknya sejumlah ramai orang yang pakai jubah, pakai tudung hitam. Tuan-tuan, kerana jubah dan tudung hitam adalah pakaian budaya. Bukan pakaian melambangkan iman atau agama. Pakaian budaya. Tu joget-joget tuan-tuan di Riyadh. Yang buat itu negara yang dalamnya ada Mekah dan Madinah. Nabi pernah sebut kepada isteri Nabi, kata Nabi SAW, wailun lil Arab bisyadkin qad iqtarab. Celaka besarlah kepada bangsa Arab dengan kejahatan yang semakin hampir dilakukan. Dengan dengan kejahatan yang semakin mendekat kepada mereka. Pada waktu tu katanya apa? Lubang untuk Ya'juj dan Ma'juj dah terbuka segini dah. Itu zaman Nabi. Dah terbuka segini dah. Maknanya apa? Makin besar. Makin besar. Korekkannya tadi. Itu Ya'juj Ma'juj. Maknanya tuan-tuan,
kejahatan sudah semakin banyak. Walau bagaimanapun tuan-tuan, kita sebagai orang yang beriman, inilah satu ujian besar sebenarnya kepada kita untuk mempertahankan iman kita. Iman anak-anak kita, iman keluarga kita, iman masyarakat kita. Zaman yang sedang ada, sukar. Penjagaan iman lebih tercabar. Ke depan lebih tercabar. Sebab itu tuan-tuan, nasihat saya dan kepada kita semua dan kepada semualah tuan-tuan, kita semua tuan-tuan, ini adalah zaman yang penting untuk kita cari kehidupan secukupnya. Cukup je tuan-tuan, tak perlu sampai melampau-lampau. Cukup, cari cukupnya. Apa yang perlu cukup, cukup. Anak pergi sekolah, masuk universiti, cukup tuan-tuan. Kemudian fokuskan diri kita untuk menjaga iman kita. Menjaga iman kita, buat kerja yang baik, cukup dah. Dan tak perlu kita sampai terlalu khawatir kita tak sempat menjaga iman dan kita termasuk dalam persengketaan akhir zaman yang kita tak tahu kita ni terselamat ataupun tidak. Sebab halusnya akhir zaman ini sehingga ramai yang tenggelam di dalam lautannya. Yang selamat tak ramai. Tuan-tuan, yang selamat tidak ramai kerana tanda-tandanya sudah terlalu banyak. Tuan-tuan, keadaan zaman yang Nabi sebutkan pun sudah semakin menunjukkan tandanya, maka tidak lain tidak bukan kepada saya, kita semua, anak-anak kita, tuan-tuan, iaitu hiduplah macam biasa, jangan hidup luar biasa. Ada orang dia ambil keputusan hidup dekat atas gunung Bukit Kelebang, sorang-sorang. Dia, bini dia, anak dia. Tuan-tuan, jadi tak boleh hidup juga. Pasalnya sumber kehidupan tak ada di sana. Sumber itu maksudnya dia nak dapatkan bekalan makanan yang sehat, itu dan ini mungkin sukar. Kalau kawan saya yang tadi yang saya cerita tadi kan, dia nak buat namanya perkampungan akhir zaman. Tengok hebatnya dia punya berubah dia tuan-tuan. Dia nak buat perkampungan akhir zaman. Maknanya apa? Dalam tu semua keperluan untuk hidup je siap. Maksudnya apa? Bela ayam, bela kambing, bela ini, tanam pokok dalam ini, sistem elektrik pakai solar. Pakai solar, air, ada sistem air daripada bukit. Maknanya orang duduk dalam tu tak payah keluar dah supaya selamat daripada fitnah akhir zaman. Duduk dalam tu je. Makan semua siap, surau pun ada, masjid pun ada. Baru ni dia minta saya lancarkan jualan kurma untuk bina masjid dia. Dia suruh saya, Ustaz, jual kurma pecahan tu untuk siapkan dia punya masjid dalam tempat tu. Okey, gitulah tuan-tuan ceritanya. Jadi ada orang sampai nak buat perkampungan akhir zaman dah sekarang tuan-tuan. Jadi tuan-tuan ceritanya begitulah. Apa yang saya nak sebut kepada tuan-tuan semua, iaitu mempertahankan iman di zaman ini, untuk taat kepada Allah di zaman ini, cabarannya semakin banyak. Tapi tuan-tuan, jangan pernah berputus asa. Kenapa? Kerana Allah takkan biarkan hamba